أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل قولي قولا مؤثرا في قلبي وقلوب الحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dulu kini dan selamanya kita rafakkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dikurniakan oleh Allah dan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga. Itulah betapa hebat dan betapa berkuasanya Allah Ta'ala menentukan sesuatu benda mengikut kehendak yang Dia kehendaki, bukan mengikut apa yang kita kehendaki. Dihormati, dikasihi Tuan Pengerusi, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita memuja Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurniaannya kita dapat bertemu pada malam ini. Dan saya nak mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, untuk kita memikirkan sejenak ataupun berfikir sejenak firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun wa likulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Surah Az-Zariyat. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini Allah Ta'ala memberi gambaran dan memberitahu kepada kita mengenai dengan ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Kata Allah, walikulli syai'in, setiap sesuatu benda, syai'in didatangkan dengan isim nakirah, tidak didatangkan dengan isim ma'rifah. Setiap yang sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, yang kita tengok, yang kita tak tengok, yang kita nampak dan yang kita tak nampak, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan dia khalaqna, kami jadikan dia zaujain, berpasangan. Berpasangan. La'allakum tadhakkarun, semoga kamu mengerti dan kamu tahu bahawasanya aku, kata Allah Ta'ala, tidak mempunyai pasangan. La'allakum tadhakkarun, mudah-mudahan kamu tahu dan kamu ingat bahawa aku, yakni Allah, tidak mempunyai pasangan. Selain daripada aku ini, Allah Ta'ala jadikan pasangan. Untuk nak memudahkan ayat ini, saya buat satu gambaran contoh untuk kita memudahkan tuan-tuan memahaminya. Kita tengoklah yang ada di hadapan kita ini. Di hadapan kita, di rumah kita, bukankah berpasangan semua? Anak lelaki, anak perempuan, hak kecil, hak besar, ada hak putih, ada hak tak putih, ada hak cerdik dan ada hak tak cerdik. Nah, semua tu berpasangan, pasangan semua tu. Kemudian naik lagi, kita ni ada dosa, ada pahala. Nah, ada dosa, ada pahala. Naik lagi, naik lagi, naik lagi, ada syurga, ada neraka. Kemudian last sekali, ada hidup, ada mati. Kita ni, cuba tuan-tuan dan puan-puan perhatikan hak dulu-dulu pada kita ni. Mungkin hak tahun lepas dan tahun sebelumnya mungkin tak ada pada malam ini. Kemana dia pergi? Nah, mana dia pergi? Maka jawapannya meninggal, mati. Bila dia mati,
bererti tak dapatlah dia bersama dengan kita. Tak dapat nak berpuasa, tak dapat nak bersemayam tarawih, tak dapat nak bersallallahu alaihi wasallam sekali, tak dapat nak beritu, nak bermacam-macam lagi, tak dapatlah dia. Tapi kitanya Allah Ta'ala bagi lagi, izin lagi, dapat lagi kita bersama-sama pada tahun ini sehingga ke malam ini, malam yang ke-19. Baik, saya tidak nak fokus kepada situ, tapi saya nak fokus kepada 2-3 perkara. Yang pertama yang saya sebut tadi, bahawasanya kita ni mempunyai pasangan, ada kecil besar semua, ada baik, ada tak baik, ada dosa, ada pahala, kemudian ada hidup, ada mati, dan akhir sekali ada syurga, ada neraka. Baik, hak saya nak fokusnya ialah kita, diri kita ni gabungan daripada dua yang saya sebut tadi tu. Gabungan daripada dua benda yang menyebabkan kita boleh hidup. Apakah dua benda itu, tuan-tuan dan puan-puan? Sekali-sekala biar tuan-tuan jawab pula, saya duduk diam, berkomunikasi, supaya tidak mengantuk. Apa dua benda? Kita ada rohani dan kita ada jasmani. Ini fokus saya kepada dua ni. Jasmani kita tahu dah, ni jasmani ni. Ni jasmani. Ada orang dia mementingkan kepada hak ni. Tak semaya pun tak apa, yang penting comel. Tak berwuduk tak apa pun tak apa, tak puasa pun tak apa, yang penting wangi, kaya. Itu semua tu dia tengok kepada hak zahir. Sedangkan diri-diri kita ini, baik saya, baik tuan-tuan, begitu pun juga puan-puan, tak boleh kita hidup dengan ada satu saja. Boleh tak? Boleh tak? Kita hidup ada jasad saja. Ada jasad, tak ada roh. Orang panggil apa? Mayat. Bukan saya kata, orang depan saya ni bagi tahu. Ada roh, ada jasad, tak ada roh. Ada orang panggil mayat, jenazah. Ataupun orang mati. Baik. Kalau ada roh saja, jasad tak ada. Tadi ada jasad, tak ada roh, namanya jenazah, mayat. Baik, kalau ada roh tak ada jasad, panggil apa? Itulah boleh jadi orang duk panggil hatu kat limah ke berapa benda tu. Agaknya lah, wallahu alam. Maka nak bagi faham situ dulu, biar kita faham bahawa diri kita ni, baik laki-laki ke, baik perempuan ke, mukmin ke dia, kafir ke dia, orang Malaysia ke bukan Malaysia ke dia kena mengerti bahawa diri kita ini adalah hasil gabungan daripada dua. Kerana benarnya firman Allah Ta'ala tadi tu, kami jadikan berpasangan, maka diri kita ini selain daripada suami isteri, diri kita ini adalah mempunyai gabungan daripada dua benda ini, dua anasir ini, barulah kita ini boleh hidup. Kalau ada roh tak ada jasad, orang panggil apa benda? Wallahu alam. Kalau ada jasad tak ada roh pun tak boleh juga. Maka ada roh ada jasad menyebabkan kita boleh hidup. Kalau ada jasad tak ada roh, ada, tetapi ada sebagai-bagai ada semata-mata ada saja, tak boleh buat apa-apa. Orang ajak pergi semayam tak boleh, orang ajak makan tak boleh, ajak kambing bakar pun tak boleh makan. Waktu dia hidup dulu kambing bakar kan 30 km dia pergi lagi. Tapi hari ni tak boleh dah, kerana dia sudah tidak ada satu fungsi ataupun partner, dia tidak ada. Baik, maka jasad kita tu saya tak nak tinggalkan kepada para doktor, para atibak, dan juga pada pakar dalam bidang itu. Saya tak nak bincang jasad ni. Cuma saya nak bagi tahu, nak bincang mengenai dengan roh. Supaya kita buat perumpamaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan
Dengan itu mudah untuk memahami. Baik, kita ambil satu dulu. Jasad. Jasad kita ni dia makan tak? Jasad kita perlu tak kepada makan? Perlu kepada makan. Maka begitu juga roh perlu kepada makan. Maka jasad kita ni makan. Ya, tadi kita buka puasa, air tebu ada, air cicah ada, air kausar ada, teh tarik ada. Apa lagi ada air dah? Semua air ada. Makan nasi bermula daripada biryani sampai kepada nasi kabu, nasi belau, nasi apa lagi? Nasi dagang, nasi Arab, macam-macam nasi ada. Itu semua tu adalah makanan untuk ini. Kerana dia tak boleh berfungsi kalau sekiranya tak bagi dia makan. Tengok bulan puasa ni, kita daripada pagi tak makan sampai ke petang kan. Kadang-kadang rumah kita kata, abang tolong pergi beli gas kejap, akan gas buat naik. Allah, abang tak larak lah. Kenapa? Sebab tak makan, tak larat. Dan begitu juga dengan pemikiran kita ni, bila bila tak makan, maka dia juga akan menjadi sempit. Fikir tak kena, fikir tak ada nak mikir sebab sempit, tak ada makan. Kalau orang jenis hisap rokok, kalau tak hisap rokok, akal dia jadi pendek, dia kata. Bila kena rokok sebatang jadi panjang akal dia. Panjang mana tak tahulah. Bila kena mata pun begitu juga. Bila tak makan dia jadi apa? Tak terang nada. Bila kena nasi sepinggan terang, nampak oh kena kayah mari tadi. Rupanya tak tahu ayah dia mari tadi. Sebab lapar. Maka seperti itulah juga dengan roh kita. Seperti itulah juga dengan roh kita. Dia juga memerlukan kepada makanan. Dia juga memerlukan kepada bekalan untuk nak meneruskan kerja-kerjanya. Kerja mata melihat, kerja telinga mendengar, kerja kaki berjalan, dan kerja mulut bercakap dan sebagainya. Bila tidak ada punca, tidak ada sebab, tidak ada bateri, tidak ada power, tidak ada benda yang supply dia, yang support dia, maka dia akan, kerjanya akan menurun. Begitulah dengan roh kita, dia juga akan menurun bila kita tidak bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tadi kita bagi makan kepada roh, kepada jasad kita, bermula daripada air, kemudian nasi, kemudian apa benda lagi yang kita makan, itu semuanya itu bahagian jasad. Dan sekarang ini kita memberi makan seolah-olah, walaupun tuan duduk diam, kadang-kadang tengok pada saya, sekali gelap, sekali cerah, sekali gelap, sekali kecil, sekali besar, sekali putih, sekali tak ada. Tak apalah. Hakikatnya tuan-tuan sedang makan. Hakikatnya tuan-tuan sedang makan. Makan untuk mana? Makan untuk rohani. Rohani. Supaya apa? Supaya rohani kita ini boleh berfungsi, boleh buat kerja dengan baik, sebagaimana jasad kita boleh bekerja dengan baik. Duduk situ dulu. Kemudian kita tengok pula jasad kita ni. Jasad kita ni sakit tak? Jasad kita ni sakit tak? Sakit. Jasad kita sakit. Apa sakit untuk jasad? Banyaklah kalau kita nak himpun, nak hitun. Sakit kepala, sakit perut, sakit otak, sakit 3 terangkai. Hak paling bahaya, orang takut sakit 3 terangkai. Hak bahaya lagi sakit jantung, mari tuk jalan. Sakit. Tuan-tuan tak pernah sakit? Puan-puan tak pernah sakit? Pernah sakit kan? Bila sakit itu ialah merupakan ubat. Sakit itu merupakan ubat untuk rohani kita. Kenapa? Bila kita sakit, kita ingat tak Tuhan ada? Allah. Ingatlah tu. Kalau ketika kita tak sakit, nak sebut Allah apa payah. Payah. Bila sakit je sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ingat. Sebab tu rahmat sakit ni. Sakit ni rahmat bagi orang yang kenal al-arifu billah, al-muqarrabin. Dia nak sakit sebab apa? Bila sakit itu dia ingat kepada Allah sentiasa.
Itu bahagian jasad. Begitulah juga ruh. Ruh juga sakit sebagaimana sakitnya jasad. Dia juga sakit. Kalau jasad sakit kepala, sakit perut, sakit 3 serangkai, sakit tu sakit ni, maka ruh juga sakit. Penyakit apa yang terkena pada ruh ni? Bukan sakit perut, bukan sakit apa, pelik-pelik lah penyakit nama sekarang saya nak sebut pun tak pandai. Tu penyakit itu tak kena pada roh, dia kena pada jasad. Hak kena pada roh penyakit apa? Penyakit ria, penyakit sombong. Penyakit apa lagi? Ujub, lagi takabbur. Nak tunjuk-tunjuk kat orang dan sebagainya tu adalah penyakit-penyakit yang disebut sebagai penyakit batin. Maka sudah menjadi kaedah bila sakit kena makan ubat. Betul tak? Bila sakit kena makan ubat. Tak makan ubat kan? Saya nak mari tadi pun makan juga ubat, tapi bukan ubat untuk nak sakit apa, nak bagi tenaga sikit je. Bagi kita sehari dah puasa, kita makan pula sikit kan, jadi tak ada tenaga. Mari nak berceramah lebih kurang dalam setengah jam ni, nampak macam ni, tapi dia punya tenaga puasa, power dia keluar tu tinggi juga. Jadi saya makan ubat untuk apa tu? Untuk rohani jasmani kita. Maka bila jasmani sakit, rohani pun sakit. Jasmani memerlukan kepada obat, obat panado, obat tu, obat ni. Maka rohani juga dia sakit. Bila dia sakit, maka dia juga perlukan kepada ubat. Maka ulama-ulama kita membahaskan dalam kitab-kitab mereka bahawasanya dia kata dawaul qalbi arba'atun. Dawaul qalbi arba'atun. Ubat ataupun penawar bagi hati itu ialah ada 4. Masa diberi setengah jam saja, saya pun tidak nak lebih. Cukup setengah jam. Kalau sempat habis, tak sempat habis tak apa, lain kali. Yang pertama apa dia? Yang pertama kata ulama kita ialah tilawatul Quran. Tu obat je. Sebab tu tuan-tuan, saya pernah pergi ke Mekah buat umrah, sambil-sambil tak ada kerja, saya bawa jemaah lah. Jadi ketika tu saya bawa VVIP tamu ketika tu. Jadi dia dengan hal dia, jadi saya pun turun ke bawah depan Masjid Haram tu, ada besar kan, apa nama ni, pasar raya situ. Dalam tu ada kedai. Di kedai itu saya pun pergi tengok, kedai buku, kedai kitab ni. Saya terjumpa benda yang saya tak pernah jumpa lagi sebelum pada tu, iaitu saya jumpa beberapa siri kitab. Bermula daripada perubatan untuk zahir sampai ke perubatan untuk batin. Saya kata lah, baru jumpa. Apa dia? Mula-mula sekali at-tadawi bil laban, perubatan dengan susu. At-tadawi bi habbatis sauda, perubatan dengan habbatus sauda. At-tadawi bil asal, dengan madu. Yang bukan bermadu. Ada bermadu tu nanti kan orang sebelah sana marah. Ini madu saja. Dan banyak lagi lah, saya tak ambil sebut lagi yang tu. Saya nak sebelah lagi. Lalu saya jumpa pula lepas pada tu dia letak direct je. At-tadawi bizikri, perubatan dengan zikir. At-tadawi bitilawatil Quran, perubatan dengan membaca Al-Quran. At-tadawi bis-salah, perubatan dengan sembahyang. At-tadawi bis-sadaqah, perubatan dengan sedekah. Lah, saya kata rupa-rupanya sembahyang, zikir, baca Quran, sedekah ini merupakan ubat. Pasal apa? Sebab kita ni dua komponen. Kalau kita sihat sebelah ni, sebelah sana tak sihat, tak selamat juga. Bahkan mampu lagi ada. Kalau sebelah sana sihat, sebelah ni tak sihat, tak apa. Tak apa. Sebab bila kita mati, hak ni tak ada apa dah. Bila mati masuk dalam kubur, hak ni tak ada apa dah. Hak
Hak hidup nak sepanjang masa tu, tak ada mati dah, tak ada apa dah tu. Kalau dalam nikmat, kalau dalam azab. Maka ubat yang pertama tuan-tuan ialah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Sebab itu ambillah sedikit masa tuan-tuan dan puan-puan, pagi ke petang ke, bila-bila tuan-tuan ada masa, ambillah sedikit pun tak apa dah, 2-3 ayat je. Nah, tak ada 2-3 ayat pun 4-5 ayat. Nah, kalau tak ada 4-5 ayat, ambil sejuzuk. Bukan banyak pun, 20 muka surat je. Nah, kita tengok handphone lama lagi. Saya lah, orang lain tak tahu. Mungkin orang sini tak tengok handphone. Nah, orang kampung saya di kot sebelah sana tu, tengok handphone saja setengah jam tak rasa apa. Nah, kalau main game pula 2 jam tak rasa apa. Noneh. Bingung begitu. Nah, tilawatil Quran. Yang kedua, ubat bagi hati apa dia? Yang kedua, dam'atun fi khulwatin, tangisan ataupun air mata yang mengalir ketika mana kita berseorangan. Kenapa fi khulwatin? Kenapa tidak disebut fi ijtima'in? Air mata yang mengalir ketika mana kita berseorangan, berkhulwat, mana kita duduk seorang-seorang. Kenapa tidak ramai-ramai? Kenapa ramai-ramai ini payah nak jadi air mata. Betul tak ji? Nah, kita duduk ramai-ramai ni, dia payah nak keluar air mata. Nah, dia keluar ikut lain, dia keluar benda lain, dia tak keluar air mata. Tapi bila kita duduk seorang-seorang, kita ingatkan syurga, kita ingatkan neraka, ingat kita duduk dalam kubur tu gelap seorang-seorang. Nah, kita ingat muka dan laki, mari nak tanya kita nak jawab apa benda. Nah, setengah orang dia kata, tak apa, kita hafal daripada sekarang. Nah, man rabbuka? Allahu rabbi, wa nabiyyuka Muhammadun nabiyyu wa qiblatuka al-Ka'batu qiblati. Apa? Tuan-tuan, ketika itu dia bukan mengikut hafalan. Sekarang dia ikut hafalan. Nah, anak kita nak periksa, dia tanya siapakah yang memuka Kota Melaka. Kita pun ingat, para miswara, tulis para miswara. Ya, atas dunia. Dalam kubur dia tidak kira kepada ingatan, dia kira kepada amalan. Pasal ketika itu bukan mulut lagi bercakap, amalan yang bercakap. Amalan yang bercakap. Maka pandai-pandailah tuan-tuan dan puan-puan. Batu kita ni biar ada masanya kita berseorangan. Lebih-lebih lagi ketika mana dekat-dekat nak subuh tu, malam-malam tu, kita duduk seorang-seorang. Dan tangisan ataupun aliran air mata kita itu kerana Allah. Walaupun satu titis air mata itu kerana Allah, maka setitis itu boleh memadamkan api neraka Allah. Bayangkanlah, setitis. Kalau kita menangis 4-5 titis, kan ada dulu sampai sekarang kita menangis sampai 1 botol dah. Nah, kerana Allah Ta'ala. Tapi dia nak kerana Allah Ta'ala dah. Kalau kerana gawe kita lari pergi balik kan tak jadi. Tak nak tu. Ataupun kerana kereta kita kena curi. Bukan curi kereta, curi sport ring dia. Nangislah kita dah. Tak jadi. Ataupun jam kita hilang, baru beli semalam jam pula tidaklah mahal mana, cuma 2,000 rado lah. Kawan jual 2,000, hak baru 4,000. Belilah kita. Bayar dah habis lagi. Hilang dah, menangis kita. Tu tak masuk. Tak masuk. Dia nak apa-apa kaitan air mata yang menitis yang ada kaitan dengan Allah. Sama ada kerana kita takut kepada nerakanya, ataupun kerana kita rusing sangat kita diboleh ke tidak masuk syurga, lalu dengan itu kita pun menitih air mata takut kita dia tak boleh masuk. Ataupun kita fikir mengenai dengan kubur kita macam mana. Semua tu dia ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Maka air mata yang setitis itu lebih mahal daripada nilai dunia. Diri dunia ini nak padam api neraka tak boleh. Tapi titisan air mata kerana Allah Ta'ala itu ikhlas, maka dia boleh menitiskan air mata. Bahkan dia boleh melembutkan hati, dan juga dia menjadi penawar bagi roh ataupun bagi hati kita itu sendiri. Yang ketiga, qiyamul lail. Qiyamul lail.
berdiri ataupun menghidupkan malam ikut kita lah. Nak semayang boleh, nak hidup dengan baca Quran boleh, nak hidup dengan selawat boleh, zikir boleh, tahlil boleh, tahmid boleh, takbir boleh, nah, haulah pun boleh, nah, la haula wala quwata illa billah pun boleh. Apa sahaja. Hatta kalau kita rasa dah tak nak dah, letih dah, ataupun tak nak, duduk saja-saja ingat kepada Allah Ta'ala dengan tidak berzikir pun dia ambil kira je. Nah, nak sebut subhanallah, sebut dah tadi. Nak sebut la ilallah, sebut dah. Nak semayang, semayang dah. Maka nak rehat lah juga, kita duduk diam saja-saja pun tak apa. Kita berdoa pun iya, dimasuk sekali kira. Maka tuan-tuan, tengoklah dalam kitab-kitab apa yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya mengenai dengan fadilat kelebihan berqiyamul mulai. Lebih-lebih lagi pada bermula pada malam lusa. Nah, malam esok malam 20, malam 21 hingga ke habis Ramadan. Dan yang terakhir obat bagi hati kita yang terakhir ialah suhbatus salihin, berkawan ataupun bersahabat dengan as-salihin, dengan orang yang baik-baik. Sebab apa? Sebab Nabi buat perumpamaan, kawan yang jahat itu ibarat kita berkawan dengan seorang tukang besi. Walaupun kita tidak beli besi apa yang dia buat itu, paling tak ada pun kita akan rasa panah bahan yang dia nak buat besi itu. Nah, kalau tidak, percikan daripada besi yang dia duduk ketuk nak buat pisau, nak buat apa tu, kena ke baju kita, seluar kita, menyebabkan baju seluar kita akan tembus dan rosak. Nah, gitu. Maknanya walaupun tak banyak dia punya mudarat, tapi tetap ada. Tapi kata Nabi SAW, perumpamaannya orang yang berkawan dengan orang yang baik itu ibarat seperti berkawan, bersahabat dengan seorang yang meniaga minyak wangi. Walaupun kita tidak beli daripadanya minyak wangi, tetapi kita duduk di kedai dia tu, nah, baju kita sudah pun melekat. Kadang-kadang bukan kata kita tak beli, bukan kata dia bagi terai pun tak juga, kita bersalah dengan dia tu pun dia sudah lekat dah minyak wangi. Sebab orang tu nak minyak wangi ni dia basuh, orang tu nak dia bubur pula. Hak ni non, menyebabkan di tangan dia tu tak tahu berapa jenis minyak wangi. Jadi kita pergi sentuh, menyebabkan tangan kita juga menjadi wangi. Itu perumpamaan. Pada zaman kita hari ini, orang dia tak nak berbaik dengan orang-orang yang baik ni. Apa tu? Orang surau, tak ada kelah. Macam kereta auto tak ada kelah dah. Kereta manual ada kelah. Kereta auto ada kelah. Itu dia. Jadi kita waktu kita hidup, kita tak nak berkawan dengan orang baik-baik. Bila kita nak mati, bahkan bila kita mati, kita nak kepada orang yang baik-baik. Bila kita sakit, bagi tahu kat bini kita, bagi tahu kat anak kita, yang mai sekejap, yang nak pergi semayang tak gitu, jumpa dengan Tok Imam, minta lah Tok Imam doa sikit, buat semayang ajak sikit. Bila sakit, bila tak sakit, tapi bukan orang kat sini. Orang kat sini baik-baik dengan Tok Imam dan sebagainya, AJK tu alhamdulillah. Orang tempat lain tu, orang di Los Angeles tu, di Amerika Selatan, orang sini baik-baik. Kenapa waktu kita sihat kita nak balas dengan dia? Waktu kita sakit baru kita nak kat dia. Bahkan waktu kita mati, lagi-lagilah kita nak kat dia dah. Nak suruh dia urus jenazah kita, nak suruh dia semayang kepada kita, nak suruh dia baca talqin kepada kita, nak suruh dia ajar bini kita tu supaya buat begitu begini untuk nak menyelamatkan kita di alam sana. Waktu hidup lari. Bahkan macam-macam. Tengoklah Facebook, sudahlah tuan-tuan boleh tengok dalam Facebook tu macam-macam.
Nah, orang kata kepada orang-orang yang baik, alim ulama ke tok guru ke, nah, tak kena belaka bagi dia. Jenis ada peluru tembok je semacam, betul tak betul pun tembok. Nah, lepas tu menyesal. Maka tuan-tuan itulah. Dah lebih dah. Sudah mula 10:2 minit 10:32. Ya, itulah obat untuk hati kita. Kena ingat bahawa kita ni ada dua komponen, ada batin, ada zahir, ada jasmani, ada rohani. Kalau dia memerlukan zahir, memerlukan makanan, batin juga memerlukan makanan. Zahir ini sakit, maka batin juga sakit. Zahir memerlukan obat, maka batin juga memerlukan obat. Jadi ubat untuk zahir saya tinggalkan kepada atibak, doktor-doktor yang pakar ini, dia yang tahu. Tapi saya mengambil ubat untuk batin ataupun untuk roh ataupun untuk hati kita. Semoga-moga dengan sedikit bicara ini memberi gambaran, memberi peringatan, memberi ilmu dan memberi tahu pengetahuan kepada tuan-tuan dan puan-puan juga diri saya, supaya kita mengambil tindakan. Mudah-mudahan kalau yang tersalah terlepas, biarlah tersalah dan terlepas. Sebab yang akan datang ini kita cuba ubah untuk diri kita sendiri. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini memberi manfaat kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik pasti daripada Allah, yang tidak betul itu daripada kelemahan, kejahilan, cekasar bahasa, tersilap budi bicara, mohon ampun dan maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. ونعوذ بك يا ربنا من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.